Hai, welcome back to Jom Kopi bersama Lokatik. Saya Syikin, host anda, dan hari ini kita akan membincangkan atau berborak tentang satu topik berkaitan dengan eco-driving. Apa tu eco-driving ya? So, kita nantikan selepas ini. Okay guys, selamat datang kembali dalam Jom Kopi bersama Lokatik. Okay, hari ini kita akan membincangkan tentang satu topik berkaitan tentang eco-driving. Okay, tapi sebelum tu saya ingin perkenalkan tetamu kita pada hari ini, iaitu beliau seorang pegawai penyelidik di UTM. Okay, di mana beliau ditempatkan di Automotive Development Center ataupun singkatnya dikenali sebagai ADC. Okay, saya welcome tetamu kita pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Rozi bin Muhammad Perang. Selamat datang ke UTM. Selamat datang ke Jom Kopi bersama Lokatik pada hari ini. Okay, terima kasih kepada Puan Syikin kerana sudi menjemput saya selaku panel berkaitan podcast Jom Kopi Lokatik. Jom Kopi bersama Lokatik. Okey, Jom Kopi bersama Lokatik. Okey, so kami amat berbesar hatilah di atas jemputan daripada pihak Lokatik. Okey. Puan Syikin apa khabar? Sihat? Baik. Cik Rozi apa khabar? Baik, alhamdulillah. Yeah. So macam mana keadaan di Pagoh setakat ni? Okey. Okey, alhamdulillah. Saya sekarang hari-hari saya kena ulang-alik kan, daripada Melaka ke Pagoh. Okey. Itulah perbezaannya. Tapi daripada persekitaran, pekerja semua sama je. Okey, bagus-bagus. Semoga dimudahkan segala urusan lah. InsyaAllah, amin. Okey. Cik Rozi, segmen pertama segmen kita memperkenalkan diri. Okey, dah menjadi kebiasaan atau normalisasi untuk Jom Kopi bersama Lokatik ni kita perkenalkan diri. Okey, jadi Cik Rozi, boleh tak perkenalkan diri Cik Rozi sikit, background study, experience, pernah bekerja di mana sebelum ni dan juga current work. Silakan. Okey, terima kasih Puan Syikin. Assalamualaikum. Okey, saya Muhammad Rozi bin Muhammad Perang. Saya selaku pegawai penyelidik di Automotive Development Center. Saya bermula di UTM ni pada tahun 2008. Saya bermula pendapatan sebagai research officer di RMC. So 2009 saya ke Makmal Aero. Okey, saya sebagai pegawai penyelidik kontrak bagi projek roket masa tu. Okay. So lepas tu saya dalam masa yang sama saya mohon jabatan tetap UTM RO. So saya ditempatkan di ADC lah daripada tahun 2010 sampai sekarang lah. Okey. Saya background saya daripada degree adalah mechanical aeronautic. Saya sambung master saya bahagian mechanical engineering. Saya punya thesis berkenaan dengan alternative fuel, engine testing, berkenaan dengan alternative fuel lah, berkenaan dengan etanol, biodiesel dan diesel. Okay, saya warga Batu Pahat, Johor. Saya membesar di sana lah. So saya sekolah di Sekolah Kebangsaan Perserai. Okay, dan melanjutkan pelajaran di sekolah menengah pun dekat situ juga. Sekolah Menengah Kebangsaan Data On. So daripada Form 1 sampai Form 5 saya di situ lah. So lepas tu saya sambung ke Kolej Matrikulasi Melaka. Masjid Tanah, Londang kalau tak salah saya, tahun 2002-2003 lah macam tu. Sebab saya masuk UTM 2004. Okey. Yang 2004 tadi mula-mula RMC. 2004 saya start degree. Degree. Student lah. Okay. So lepas saya grad 2008, saya dapat jawatan kontrak dekat RMC. So 2008 sampai 2010 saya kontrak lah. So tetap saya start pada tahun 2010, hujung tahun. Okay, bermula pada tahun 2010, saya dapat jawatan tetap di UTM lah. So saya mulakan kerjaya tetap saya di UTM sebagai pegawai penyelidik di ADC lah. Sehingga sekarang lah di sini. Okey. Jadi sebelum ni Cik Rozi memang tak ada pernah bekerja kat tempat lain lah ya kan? So far tak ada. So far saya bekerja di UTM, mungkin tak ada rezeki di luar. So bermacam-macam interview lah saya pergi. Tapi tak ada rezekinya. Rezekinya di UTM. Mungkin rezeki mak kot. Rezeki mak. Yalah dekat kan. Mungkin mak saya ingat pagi masa pergi interview kat KL, dia doakan supaya saya tak dapat KL. Oh, macam tu pula. Minta dapat kat kerja kat UTM Johor. Mungkin tu kot doa dia. Berkat doa kan.
Okey, terima kasih Cik Rozi atas pengenalan tentang diri Cik Rozi. Okey, kita start dengan kita punya topik tadi. Okey, topik yang dipilih adalah eco-driving and its impact, promoting fuel efficiency, low carbon emission and safety. Okey, so Cik Rozi boleh terangkan sikit tak what is eco-driving? Apa sebenarnya eco-driving ni? So saya terdetik untuk buat tajuk eco-driving ni sebab benda ni simple dan saya nak buat knowledge sharing lah dengan semua pendengar. So apa itu eco-driving? Nampak simple eco-driving, tapi sebenarnya benda yang simple ni kita boleh terapkan pada kita punya pemanduan lah. Yes, macam awareness kan. Majoriti rakyat kita pun memang seorang driver, pemandu. So tak dapat 100% yang apply, sedikit pun tak apa. Driving ni ataupun kita panggil pemanduan eco, dia adalah salah satu tingkah laku ataupun teknik ataupun bahasa Inggerisnya driving behaviour yang kita memandu tu dapat memberikan impact kepada penjimatan tenaga ataupun yang kita fokus utama kita lah pada fuel efficiency lah, fuel consumption, dan juga dalam masa sama ia akan beri sumbangan kepada pengurangan exhaust gas emission ataupun gas emisi, terutamanya CO2, carbon. Dan secara tidak langsung pemanduan eco ni juga akan memberi sumbangan kepada safety ataupun keselamatan jalan raya. Di mana kalau kita memandu secara eco, so kita kata secara tidak langsung kita akan lebih berhati-hati semasa pemanduan tu. Ringkasan cakap apa itu eco-driving. Okey, tadi Cik Rozi cakap apa? Eco-driving ni behaviour of the people kan? Betul. So, boleh bagi contoh tak? Okey, behaviour apa tu? Okey. So, behaviour yang saya masukkan tingkah laku tu dia ada beberapa teknik. Okey, so behaviour tu salah satu teknik pemanduan ke arah eco-driving. Okey. So, dia banyak faktor lain lagi. Okey. Faktor kenderaan, faktor kenderaan itu sendiri, faktor penyelenggaraan, macam itulah. Tapi kalau yang kita sebut behaviour tu, dia ada beberapa teknik yang kita perlu patuhi lah untuk mencapai status eco driving, pemanduan eco. Okey, tadi Cik Rozi ada cakap pasal teknik kan? Teknik, apa tu teknik eco driving pula? Okey, teknik eco driving ni ada beberapa teknik. So saya akan jelaskan satu persatu lah. Okey, silakan. Kalau macam saya terlepas ada terlepas tips tu, mungkin Puan Syikin boleh tambah ke, saya tak ada masalah. InsyaAllah. Okey, mungkin ni berkenaan dengan pemanduan eco ni subjektif ikut pada seorang, tapi kami melalui study dan melalui pengujian yang dijalankan, kita dah senaraikanlah tips-tips yang paling memberi impact pada kita punya pemanduan eco tu. Okey, satu, constant vehicle speed. Okey, di mana kita buat pemanduan tu, kita akan cuba sebanyak mungkin vehicle speed tu dalam keadaan malah ataupun konsisten. Sebagai contoh, kalau kita buat di jalan raya dalam 80 km/h, sebelum ni kita maintain 80 km/h tu. So tak payahlah kita nak kejap 60, kejap 80, kejap 90. Itu bukan eco. So selagi banyak kita dapat maintain speed tu, selagi eco lah pemanduan kita. Kalau kata macam saya, itu 80 km/jam. Kalau saya maintain speed 130 katakanlah, 100 km/jam tu dikira sebagai eco driving juga ke? Eco driving juga, tapi kalau di jalan raya Malaysia, limit kita 110. So kalau Puan Syikin kata buat 130 tu, eco driving juga, tapi dia melanggar etika safety lah. Tapi itu masih dikira sebagai eco driving lah, asalkan di constant speed. Okey. Bergantung pada keadaan. Okey. Itu satu, itu kita sebanyak mungkin kita constantkan vehicle speed tersebut. Okey. Yang kedua, yang paling banyak menyumbang lah pada kita punya impact eco driving ni, iaitu acceleration, iaitu pecutan. So kita elakkan kita buat pecutan secara drastik. Okey, kalau ikutkan bahasa yang kita selalu dengar,
kita tekan pedal tu slow-slow lah. Okay. Tak perlu kita tekan aggressively sampai ke floor tu. Kita tekan slow-slow, tak perlu drastis, tak perlu agresif. So di mana kalau kita contoh kita tak memotong, kita kena tengok depan tu macam mana, dan dalam kita punya safety pun kena tahu. So kalau nampak kita yakin nak motong dengan menekan acceleration tu dengan slow-slow, kita tekan slow je pedal tu. So biar dia cruising dengan slowly. Okay. Compare dengan kita tekan minyak terus. Memang pick up, tapi dia yang tu kan pemanduan eco lah. Yang kita nak fokuskan ialah pemanduan eco. So kita tekan slow sampai tahap kita lepaskan gitu. Itulah pemanduan eco lah. Nampak macam simple, kata tekan pedal je, tapi dia memang berbanyak impact pada fuel consumption. Betul. Dan seterusnya ketiga pun sama juga. Kalau macam kita dah tekan minyak, kita nampak kita nak berhenti. Okey, dipanggil di acceleration. So kita slowkan kendaraan kita lepaskan minyak tu dulu. Dia ada gliding sendirilah, glide sendiri. Biar dia cruising sendiri dengan laju yang kita lepaskan tu. So dalam sampai satu tempat, kita perlu tekan brake, kita tekan brake slowly. Elakkan tekan brake drastik lah ataupun agresif. Itu juga menyumbang pada kalau kita slowly di acceleration, menyumbang pada pemanduan eco. Okay, so itu nombor 3. So yang seterusnya kita elakkan idling. So idling tu maksudnya kita macam kalau contoh pagi kita start engine, bagi engine panas, tu cuma idling lah. Kalau macam kita berhenti kat traffic light, tu kita panggil idling. Dalam orang kata macam kita biarkan kereta tu tak bergerak, tapi enjin tu bergerak. Kereta tak bergerak, tapi enjin tu bergerak. So kita elakkan daripada situasi begitu. Itu yang susah nak dikawal. Yes, tapi selalu kalau macam kita part jam, kita tak perlulah matikan enjin. Biarlah tu dah memang keadaan kita terpaksa hadapi. Okay. So kalau macam tu kita tunggu orang, contoh kita tunggu kawan kita siap untuk keluar, dia siap lambat, kita dah panaskan enjin. Okay. So sejam kita panas, setengah jam, tu kita elakkan lah. So sebab apa yang berlaku situ, satu fuel, satu emission. Kalau tak silap saja melalui kita punya bacaan, punya research, time idling tu lah gas paling banyak keluar. Sebab dia tak sampai macam complete combustion dalam itu. So kalau apa yang saya pernah uji, kandungan hydrokarbon sangat tinggi masa idling. Compare dengan kita dah jalan lah kita tu. So contoh kita tunggu anak-anak balik sekolah, kat sekolah tu kan, semua engine start kan, tak boleh kita elakkan lah. Elakkan dan tutup enjin lah. Tutup enjin lah. Kita rasa berkorban lah, panas ke apa ke, tapi kita dapat sumbang pada penjinambatan minyak, dan paling penting menyumbang pada kita punya environment lah. Go to green lah, low carbon lah gitu. So kalau ada 10 kereta, contoh 2 daripada dia yang matikan enjin, cukup lah tu. Okay. So terusnya dipanggil traffic anticipation, di mana kita kena fokus lah atas jalan raya. So kalau ikut bahasanya, kita jangan short sini lah buat kereta. Kita kena alert dengan orang sekeliling, pemandu sekeliling, depan, kiri kanan. Kita tengok side mirror kiri kanan dan tengok side mirror belakang. So dengan itu kita dapat buat keputusan dengan cepat dan tak drastik. Maksudnya kita alert lah kan. Contoh kita nampak kita tu break. Okey, takkan kita dah tunggu dia nak berhenti baru kita nak break. So kita dah ready dah, lepaskan minyak. Nanti dah sampai di belakang dia baru kita break. Macam itulah. Betul? Contoh traffic light. Okey, dah nampak dah kuning. Yang kita tekan. Kita ready lah untuk stop. So dah merah tu kita berhenti. Itu kita panggil anticipation lah. Itu kau boleh promote kepada safety. So kalau kita macam tu, menunjukkan kita fokus. Kalau kita tak nampak dia orang tu, kita tak fokus lah tu. Betul. Okey, yang ini pun saya macam perasan kalau kereta sekarang kan, dalam kereta tu sendiri dah ada teknologi cruising. Betul. Kan? Betul kan? Dan juga kalau Myvi baru sekarang, kita ada eco, yang mana bila kita dekat
traffic light dia akan mati sendiri. Betul. Betul, itulah dia punya eco driving. Okey. So saya sentuh sikit yang Puan Syikin bangkitkan tu pasal eco mode, eco drive. Eco mode. Walaupun kita ada eco mode dan eco drive, driving behavior kita tak eco sama je. Betul. Betul. So semua bergantung pada diri kita. Yes. Even kita tu penjimatan tenaga paling tinggi, so kita buat reckless, agresif pun sama dia punya output dia. Yes, contribution benda tu semua eco mode semua tu tak. So yang saya boleh untuk kata walaupun secanggih mana kenderaan kita, bergantung pada diri kita jugalah. Ya, betul. So the main factor is kita punya pemanduan. Driver tu sendiri. Betul. Okey, yang bukan terakhir lah, yang kita sayang sebenarnya yang paling berimpact adalah planning. Okey. Trip planning. Okey. Contoh, Puan Syikin daripada Pagoh nak kerja ke Johor baru. Okey. So mesti tengok ways, berapa nak gerak. So tu planning lah, well planning. Itu untuk kita punya supaya kita perjalanan tu terancang. So kita tahu apa yang ada berlaku. So elakkan jalan jam, tu planning lah. Contoh, saya beri contoh lah. Kita dah tahu destinasi kita nak pergi mana, so perjalanan kita akan smooth je. Contoh, kita tak tahu nak pergi mana. Contoh pasal cek kedai makan lah. Nak makan mana. So kita jalan pun macam tak fokus. Kejap break, kejap kiri kanan. Contohnya lah. So kalau kita ada planning, kita nak makan kat kedai A, kita dah tahu pergi sana. Betul. Kan dah tengok dah dekat Waze kan siap-siap ada jam ke tak ada ke kan. Okay, so yang saya ceritakan itu adalah teknik-teknik dipanggil sebagai teknik panduan eco lah. So yang itu berkenaan dengan behavior itu sendiri. Dan selain itu berkenaan dengan kenderaan itu sendiri. Tahap tahap penyelenggaraan ni okey tak okey, dan juga pemilihan kenderaan. Tapi yang itu saya tak sentuh, saya sentuh pada kita punya tingkah laku pemanduan lah. Society lah kan. Itu bukan bidang beyond our control. So far setakat tu itulah yang teknik yang saya boleh share dengan para pendengar. Kita boleh terapkan dalam kita punya teknik pemanduan untuk mencapai pemanduan eco. Okey, Cik Rozi, macam mana ya kita nak tahu kesan of the eco driving ni kepada society? Okey. Kesan ya kepada society. Okey, dengan mengamalkan pemanduan secara eco, kita ataupun human being dekat bumi ini akan menikmati udara yang lebih segar lah. So di mana kalau kita tahu eco driving itu akan memberi impact pada penggunaan kadar gas karbon dekat udara kita. So insya-Allah ia akan menjamin kesihatan kita menjadi lebih baik. Okey, selain itu pemandu-pemandu akan kurang tekanan. Okey, di mana kita tengok semua pandu dengan eco, dengan safety. So tak ada pemandu yang macam maaf saya cakap kurang ajar, yang tak ikut peraturan. So kita pun kurang tekanan tengok. Betul. So kalau kita kurang tekanan, semua ikut eco, safety, so secara tidak langsung kadar kemalangan tu akan kurang. So risiko untuk kemalangan tu akan kurang. Cuba kalau bayangkan, ambillah saya cakap 100% ikut eco. So mesti aman jalan raya kita macam mana ke? Dengan nak bagi signal, masuk sempang, nak masuk tukar lane. So saya rasa kalau macam 100% amalkan eco driving ni, so safety lah, akan lebih safety kita punya keadaan jalan raya. So kadar kematian pun kurang, kadar kemalangan pun kurang, macam itulah. Itu pandangan saya yang saya nampak melalui pengujian yang saya jalankan. Ya, berat juga ya, sebab bila kita amal ke eco driving ni, kita punya mental kan, kita punya safety, banyak aspek yang kita boleh cover kat situ. Betul. Right? So so yang menurut pandangan saya lagi, yang paling memberikan impact adalah pada penjimatan bahan api, iaitu fuel economy lah. So fuel economy ni kita sebut pada dollar and cent. So kalau kita jimat bahan api, maksudnya kita jimat lah duit di poket kita untuk isi minyak untuk kenderaan tu. Betul. So bergantung pada kita, kita amalkan eco driving, kita dapat jimat. Mungkin nanti saya akan share jugalah. Rasa Puan Syikin akan tanya juga berapa persen jimat minyak tu. Okey. Itu saja Puan Syikin untuk sumbangan pada society tu.
Kesan dia ni kan, saya boleh katakan dia macam tak cukup direct lah. Maksudnya bila awak buat eco driving ni, awak dapat sesuatu macam ni. Kesan dia pada alam sekitar kan. Jadi macam ni kita nak educate people ni. Macam mana? Susah ni kita nak educate people. Contohlah mungkin pendapat Cik Rozi, okey, kerajaan kena banyakkan kempen ke, contoh macam tu. Okey. Buat masa ni kalau saya silap, saya minta maaf. So agensi-agensi kerajaan belum ada lagi inisiatif untuk ke arah eco driving. Tapi diorang dah bermula dah. Dari tahun 2022 kalau tak silap saya, di mana kami dapat satu projek daripada Malaysian Green Tech and Climate Change Corporation berkenaan eco driving. Okay. So daripada situlah mungkin dia nak memulakan awareness kepada rakyat Malaysia berkenaan dengan kepentingan eco driving. So eco driving juga kalau tak silap saya ada dalam National Automotive Policy yang terkini, di mana ada satu elemen di mana menerapkan eco driving dalam pemanduan. Okay. Sebenarnya saya rasa dah lama dah kat Malaysia dah amalkan untuk buat kempen ke awareness ke macam tu pada kita. Tapi mungkin belum lagi rasa mungkin tak cukup data untuk bagi proven pada dia orang. Betul ke eco driving dapat jimatkan tenaga. So apa yang kami buat dengan MDTC ni, kami buat uji kaji, buat benchmarking. So kita nampaklah gapping antara kita dan negara luar yang dah amalkan eco driving. Okay. Tapi dekat Malaysia pun ada juga yang amalkan eco driving, seperti company lah, syarikat-syarikat seperti Petronas, Volvo, dan ada jugalah beberapa company logistik lain yang buat eco driving ni. Tapi kalau dekat luar ni orang dah lama dah implement eco driving dah. Dah lama dia orang buat awareness berkenaan eco driving, seperti kempen khusus dia orang tak lama buat, 1 jam 2 jam punya talk. Kalau nak bagi komprehensif dalam 1 hari dia punya kempen tu. So kat US, kat Europe dia orang dah aware lah benda ni, tentang pada dia orang punya pemandu lah, nak ikut tak nak ikut. Okay. Even jiran-jiran kita seperti Filipina pun dah buat juga program eco driving. Yang terdekat Singapura pun dah buat juga. Tapi yang very saya terkejut, Indonesia very comprehensive dia punya eco driving awareness. So banyak program berkaitan dengan eco driving dia orang bagi pada dia orang punya rakyat. Dia orang pesat kan, antara kepada Grab, pada banyaklah bagi logistik mana sebabnya dia akan bagi reward lah, point. Okay. So apa yang saya daripada bacaan saja, contoh company-company yang ada logistik, itu banyak driver lori, bas ke apa, dia orang ada program eco driving dia orang, di mana dia orang akan pantau cara pemanduan driver dia orang. Okay. So kalau contoh dia orang pergi ke, contohlah daripada utara selatan, dia punya contohlah minyak sepatut guna adalah 60 liter contoh, tapi dia orang guna adalah 50 liter saja. So baki 10 liter tu, amount of fuel tu dia orang kubur pada ringgit, dia orang bagi pada driver dia orang. Tu yang reward lah. Tu antara yang kempen-kempen yang dia orang buat lah. So insya-Allah lah dalam masa dekat ni mungkin akan nampak lebih aware, akan nampak publicity berkenaan eco driving di media sosial ke, di TV ke, di media-media yang terkini lah berkenaan eco driving awareness pada rakyat kita. Betul. Mungkin Cik Rozi boleh adakan kelas ke kan untuk eco driving ni kan? Ya, betul. So antara yang kami buat, kami dah kumpulkan agensi-agensi yang berkaitan dengan logistik, berkaitan dengan transportation lah, agensi kerajaan dan juga agensi swasta. Kumpulkan satu, kita macam buat forum lah. Bincangkan apa yang kita patut improve, apa yang kita patut tambah, apa yang patut kita buat. Bila tu? Kami buat tahun lepas saya rasa. Tahun lepas. Okay. So mendapat sambutan yang memberansangkan, kami pun terkejut. So dia berminat lah untuk next step punya eco driving punya aktiviti. Okay. So kami juga pergi
menjual lah, kata promote eco driving ni pada sekolah memandu, driving school. Ya. So kami pergi satu dekat Johor, satu dekat center tu dekat Rawang, satu lagi dekat Pening. So kami ajar kepada diorang punya instructor apa eco driving. Diorang quite berminat lah, macam dapat knowledge baru untuk driving. So selama ni diorang akan ajar macam biasa lah. So kami punya plan, kami punya plan lah, tu diorang terima tak terima, akan dia panggil buku tu, dia panggil yang kita ambil lesen baca buku tu, dia panggil Syllabus ke macam tu macam syllabus lah, dia panggil KPP iaitu Kurikulum Pendidikan Pemandu. Kalau boleh kita nak letaklah satu muka surat berkenaan dengan eco driving, ataupun kita suruh instruktor diorang letaklah dalam 2-3 minit, tunjukkan video ke ataupun teknik eco driving. Tak banyak pun, sikit je, supaya dia dapat aware lah. Mungkin yang pemandu yang dah lama mandu mungkin susah, mungkin yang lepas-lepas sekolah, yang fresh tu, kita boleh awarekan dia orang dengan eco driving. Kita start dulu dengan mereka kan. Betul. Bagus, sangat bagus lah dia tu punya inisiatif yang inisiatif. pihak ADC dan MGTC buatlah. Okey. So soalan lain, macam mana seorang driver tu masa dia memandu tu dia kena balance with a lot of thing. Dia kena alert lah, dia kena jaga macam-macam perkara. Jadi macam mana dia nak ensure the safety tu? Okey, berdasarkan pengalaman saya mengetuai beberapa pengujian pemanduan eco di atas jalan raya. Faktor utama adalah fokus, seperti yang saya sebut tadi, fokus. So memang faktor utama adalah fokus. Okey. So bagi kita memegang fokus sepenuhnya di atas jalan raya semasa memandu, dia dapat memastikan keselamatan kita dan pemandu lain terjamin. Okay, bukan untuk diri kita saja, untuk pemandu lain terjamin. So fokuslah. Okey. Selalunya pemandu akan hilang fokus jika mereka membawa kenderaan terlalu perlahan. Okey. So disebabkan faktor mengantuk. Okey. Tetapi berdasarkan pengalaman pengujian kenderaan dijalankan sepanjang saya buat testing atas jalan raya, so jika kita memandu secara eco dan kita pandu ikut hal laju yang diletakkan, insya-Allah kita takkan mengantuk, sebabkan kita fokus. Kita dapat amalkan fokus dalam kita punya teknik pemanduan eco lah, macam itu. So kalau kita rasa macam mengantuk juga, dah ikut hal laju mengantuk, dah buat macam-macam mengantuk, so kita batalkan pemanduan eco kita. Kita buat macam biasalah, normal ke agresif je, untuk hilangkan rasa ngantuk tu. Suka hatilah. So kita batalkan je kita punya eco driving tu. Nak ngantuk juga, dah batalkan ngantuk juga, so tak ada pilihan lah, kita berhenti, cepat selamat, kita rehat. Betul. So yang penting keselamatan tu diutamakan. So macam saya testing saya cakap dengan driver saya. Okey. Bawa eco. Kalau rasa ngantuk, bawa macam biasa. Rasa ngantuk, berhenti tepi. So banyaklah uji-uji kami buat. So yang terakhir tu yang paling baiklah kita buat. Okey, nanti saya akan terangkan jugalah pengujian apa yang kami buat. Okey. Cik Razif, berapa range untuk eco driving ni? Dia ada range tak? Maksudnya berapa kilometer per hour? 80 sampai 100 ke? 60 sampai 80 ke? Kalau ikut kata eco dan safety, kita ikut peraturan hal laju dalam atas jalan raya tu. So kalau kita nampak 110, kita bawa 110. Itulah eco dia. So kalau kita bawa jalan kampung 60, 70, kita buat ikut peraturan tu. So kita eco dan kita ikut peraturan. Tak nak kita eco tapi kita tak ikut peraturan, susah juga. Betul. Macam 130 tadi. Okey. Ada lagi nak tambah? Okey, contohlah kita tak dapat apply eco, contohlah kita dari point A ke point B. Itulah kita punya perjalanan dalam 100 km. Kita tak dapat 100% eco drive pun tak ada masalah. Mungkin ambil 50% pun sudah memadai. Kita absorbkan kita punya eco driving. Mungkin pada permulaan pemanduan mungkin kita sangat segar. Mungkin kita boleh keterapkan eco driving.
Mungkin dah dapat 30 km kita rasa macam tak fokus, kita macam buat biasa lah. So kalau kita yakin kita dah fokus, kita nak continue eco driving, kita continue. Itu bergantung pada kita punya panduan. Tapi yang paling penting keselamatan. Yes. Jangan disebabkan kita nak follow eco driving, kita abaikan keselamatan. Kita tak nak brake, tekan slow-slow sangat. Ikut keadaan semua tu. Okay, next question. So, kita punya pendengar mesti nak tahu, alah aku kalau aku buat eco driving ni, apalah dia punya different? Apa dia punya apa orang cakap? Apa yang dapat lah reward macam tu kalau aku buat eco driving berbeza dengan aku pemanduan biasa. Boleh tak Cik Rozi terangkan sikit? Okay, Puan Syikin. So soalan ni yang saya tunggu-tunggu dan saya sangat teruja untuk share dengan para pendengar. So saya nak share lah apa yang kami jalankan, apa yang kami dapat dengan kamu semua. Okey. Saya cerita daripada saya testing sampai saya dapat keputusan testing tu lah. So, kita share lah sama-sama. Okay. So ADC telah menjalankan pengujian eco driving. Kami jalankan pada sepanjang tahun 2022. 1 tahun kami jalankan pengujian tu. Bukan dengan hanya satu kenderaan, tapi kami lakukan sebanyak lebih kurang 6 kenderaan. Okey, saya review lah brand apa, tak ada masalah sebenarnya. Okey, kami lakukan pengujian pada kereta Proton Saga, GLM kalau saya, Proton Myvi, tapi bukan yang version lama, version baru lah. Oh, version baru. Version baru. Okey, kita jalan buat dengan CR-V. Okay, sebab kita dapatkan segmen dia panggil SUV. So kita jalankan Velvire. Kita dapatkan segmen dipanggil MPV. Okay, motosikal 2 biji kita jalankan. Okay, kita jalankan lori 3 tan. Okay. Dan bas 40 seater. Okay, so pengujian ni dijalankan di Lembah Kelang dan juga di Johor Bahru. Okay. Pengujian ni kita bukan buat suka-suka pilih jalan raya tu, suka-suka nak ikut jalan ni lah, nak ikut jalan tu lah. So ada studinya, pemilihan jalan raya tu. Okay, so kami pilih 3 jenis jalan, iaitu jalan bandar, urban, jalan kampung, rural, dan jalan highway. Lebuh raya lah. Okay, so 3 segmen tu, 3 jenis jalan tu kita buat testing. Okay, mengikut pengalaman kami buat masa tahun 2020, masa zaman PKP, kami nak study lah. Okay. Macam mana buat tu? Zaman PKP tu? Kena pergi balai polis semua lah. Oh, ya ke? Okay, tapi senang juga lah. Masa tu tak ada orang kat jalan raya. So, masa tu tahun 2020 saya rasa. Tahun 2020 saya rasa. Ataupun 2021, saya pun lupa lah. Okay, di mana 3 jalan ni kita combine. So, satu trip tu dekat sejam setengah ambil data. Berapa kilometer tu? Dekat 150. Jauh. Kita pusing sana, pusing sini. Tapi apa yang kita dapati, pemandu fatigue, letih. Buat eco driving tu mereka rasa letih. Eco driving ke normal driving dia orang letih. Rasa letih. Sebab ambil data ni dengan pemandu biasa mungkin punya feel berbeza. Kita ambil data ni, kita nak betul-betul kita terapkan eco driving, kita terapkan normal driving macam itulah. So daripada tu kita dapati macam tak valid data ni. So kita kena pisahkan bandar-bandar, kampung-kampung, highway-highway. So nampaklah data nak baca pun senang, kita pun dapat tengok dia punya mana satu yang okey, mana satu tak okey. Okay, so kalau kita punya pemilihan jalan raya tu, kita bukan pilih suka-suka. Kita berdasarkan dipanggil Euro punya standard, iaitu dipanggil RDE, Rear Driving Emission punya orang kata standard lah. So, dia ada cycle kan? Dia ada cycle. Iaitu Geographic Information System. So dia tahu mana jalan yang okey, mana jalan tak okey. Okey tu maksudnya macam mana? Macam dia macam tu jalan tu mesti ada ada jam sikit, ada lengang sikit, ada sesak sikit, dia merangkumi semualah. Kalau city tu dia macam ada spek city lah macam so tu. Yang tu pihak FAB yang lebih tahu detail. Kita cuma beritahu pihak JIS, kami nak jalan-jalan macam ini, dia bagi map tu.
Cik Razi, data tu macam mana dia orang ambil? Macam mana Okey. macam mana dia diambil tu? Dia Data, guna alat apa? Okey, data untuk apa? Data untuk Okey. testing lah, Okey. driving behaviour tu. Okey. Testing kita ambil data fuel. Kita guna kita punya fuel consumption meter. Okey. Satu kita guna what you call V-Box. V-Box tu dia merakam kita punya GPS dan cara pemanduan kita daripada vehicle speed. V-Box. Okay. So vehicle speed tu yang menggambarkan cara pemanduan kita. Sebab kat sini kami tak ambil tak kaji behavior dalam kereta macam mana. So kita kaji behavior tu berdasarkan vehicle speed yang dipandu oleh pemandu tu. Okey. Dari situ kita dapat tahu dia memandu macam mana. Tapi ada tak pemandu tu kena macam kena langgar bonggol ni, tak ada Oh, tak ada. Ataupun kena ikut tertib macam tu. Kita kena So sentuh pada pemandu. Pemandu kita dia beri latihan. So kita beri latihan dia oleh seorang bekas pemandu kereta profesional, itu Mr. Farid Hairulman. So dia bekas pemandu kereta profesional lah, bekas pemandu driver Petronas. So kami bagi tips tu, tips eco driving. So dia yang ajar. So macam nak brake, berapa lembut nak pakai minyak. So dia ajar pada kita punya driver. So driver kita tu dah diterapkan dengan eco driving punya teknik lah untuk dia apply pada testing. Dan kita pergi balik pada pemilihan jalan tu. So dekat Lembah Kelang kami dapat pilih 3 jalan. Jalan bandar, jalan kampung dan jalan highway. Begitu juga sama dengan Johor Bahru pun sama juga. Ada bandar, ada highway dan kampung. So pemilihan jalan tu saya cakap guna JIS punya teknologi. So cara dia orang buat yang saya nampak, dia orang type apa nanti keluarlah hit map tu dekat Google tu. Hit. So ni jalan ni tak sesuai, jalan ni tak sesuai je lah. So dia jalan tu dia bagi pada kita buat. So kita kena collaborate dengan ada parti lah untuk dapatkan pemilihan jalan tu. So driver kita dah terapkan dengan teknik pemanduan eco. Dengan ada latihan yang dalam satu hari dan on field lah latihan guna kenderaan juga. So dia orang dah aware dah benda tu. So kami buat before and after lah kalau ikutkan testing tu. Mungkin first kita buat normal driving. Secondly kita buat eco driving. Selepas dia orang buat eco driving, malam tu kami terangkan pada pemandu semua, kepada pemandu semula apa teknik eco driving. So dia aware, so dia orang apply lah. So biasa testing macam cabaran kita hadapi. So kalau hujan kita tak sambung testing, kita abort, kita batalkan. Betul juga kalau tiba-tiba trafik terpelik. Contoh kali ikutkan jalan ni trafik ni okey, tapi ni jam tak bergerak, so kita batalkan, abort, dia sambung besok. Ada tak situation tu berlaku? Ada. Ada. So berapa lama mengambil masa untuk completekan semua? Contoh kat Lembah Kelang tu berapa hari? Paling lama 5 hari lah. 5 hari. Paling sekejap 3 hari lah. Kalau tak ada aral, apa-apa berlaku 3 hari. Kalau ada aral 5 hari lah. So kami buat satu kereta 1 minggu lah. Kita balik, kita analisis, lepas tu kita set satu masa buat kereta lain pula. So untuk bas dengan lori kita buat kat Johor Bahru saja. Yang lain tu kita buat motosikal, bas dengan lori kita buat kat Johor Bahru. Kenderaan kereta semua kita buat dekat KL. So hasil daripada pengujian tersebut, so dengan menerapkan eco driving tu, senang-senang kita dapat 12 hingga 30% bagi jalan bandar penjimatan minyak. Tanpa ubah apa-apa modifikasi pada kereta, ubah pada diri kita je. So senang-senang kita dapat 12 hingga 30%. Ini untuk semua, average untuk semua kereta lah, untuk semua kenderaan lah. Untuk jalan bandar, dan 12 sama juga 12 hingga 30% untuk jalan kampung, dan 15 hingga 28% untuk jalan highway. Macam biasalah, kalau kita dapat jimat minyak, mesti ada kita benda kita korbankan. Agak-agak chicken apa kita korbankan? Masa. Betul. So masa kita korbankan sedikit. Tapi saya ingatkan masa kita testing, masa sebelum testing,
Kan lambat setengah jam, 15 minit. Tak banyak pun lambatnya. 6 hingga 10 minit saja. Oh. Tak lambat pun. Tak lambat pun. Kita buat haruk-haruk sampai. Okey. Lepas 15 minit kita yang kita buat biasa-biasa dah sampai dah. So kami quite surprise jugalah. Kan dalam setengah jam 15 minit lambat, tapi range dia dalam 6 hingga 15 minit. Boleh je sebenarnya ikut driving kan. Kena planning. Planning so, tu. kena plan. Kalau contoh Syikin nak pergi office sebelum ke 8 sampai. Dah tahu dah, okey, saya nak apply eco driving. Gerak awal 10 minit. Betul kan? Tak perlu rushing. Gerak awal pun rushing juga. So tu kata yang tip teknik yang eco driving tu trip planning. Trip planning. So tapi saya rasa berbaloi kalau dengan penyimatan minyak tersebut. Tapi kalau businessman dia kejar masa tu pulang pada dia lah. Kalau macam kita tak ada kejar masa ke apa, kita boleh terapkan eco driving, kita proceed eco driving. So jimat minyak, ultimately kita akan jimat juga karbon dekat udara. Betul. Itulah kalau saya huraikan apa yang kesimpulan yang kami dapat. Penjimatan minyak tu sehingga adalah 25% jimat minyak, dan kita perlu korbankan masa hingga 10 minit lah lewat. So macam Syiki cakap, so kalau kita nak terapkan eco driving, kita gerak awal. Kita plan kita punya perjalanan tu dengan betul. So itulah hasilnya. Itulah hasilnya. Significant difference yang kita dapat daripada pengujian tersebut. So ada data ni, kita boleh kita convince mana-mana pihak untuk terapkan eco driving. Ya, betul. Kadang nak tanya, buat eco driving berapa jimat? So bagi saya 25% sangat banyak. Betul? Banyak. Fuel consumption kan? Betul. 25%. Banyak. In term of liter per 100 km. Contoh, kita tuang minyak 100, jimat RM25. Betul. Itulah yang saya boleh huraikan berkaitan dengan significant differences antara eco driving dan normal driving. Tengah tu memang boleh dapat kurangkan ya. Cik Rozi, kita dah nak akhiri kita punya podcast hari ni. Okay, very interesting. Saya rasa macam ada macam-macam soalan dalam kepala otak saya. Okay, jadi harapan Cik Rozi sendiri yang buat research, buat bermacam-macam cara untuk bagi pendedahan kepada eco driving ni, harapan terhadap rakyat-rakyat Malaysia ni. So harapan saya harap rakyat Malaysia boleh menerimalah pemanduan secara eco ni, di mana dia bukan sahaja untuk penyumbatan minyak, tapi untuk safety untuk kita dan pemandu lain. So seperti yang saya cakap tadi, kalau semua apply eco driving, so kita kurang stres di atas jalan raya. So harapannya agensi-agensi berikan lebih pendedahan kesedaran kepada rakyat kita, seperti di media sosial, apa itu eco driving, tunjukkan video pendek di tempat-tempat yang strategik, letak poster, letak iklan mengenai eco driving. So harapan saya itulah. Saya sendiri lepas saya involve dengan eco driving ni, saya dah terapkan eco driving daripada diri saya lah. Kalau tak perlu rushing, saya akan buat eco driving lah. Kalau perlu rushing tu tak boleh nak elakkan lah. Sebenarnya lagi penting. Okay, so kalau saya tak perlu rushing, tak perlu ada urgent, saya akan apply eco driving. So untuk orang lain follow eco driving tu, diharapkan semua dapat follow eco driving lah. Sebab banyak benefitnya kepada kita, pada pemandu lain, pada alam sekitar. Betul. Memang banyak benefit dari eco driving. Nampak simple je eco driving. So tak perlu beli kereta canggih-canggih. So kita terapkan eco driving di dalam pemanduan kita. InsyaAllah kita akan capai penjimatan tenaga, in-house green apa tu panggil tu, in-house green global warming, dapat turunkan kita low carbon punya emission, dan yang paling safety lah. Rasanya itu saja kot harapan saya, Puan Syikin. Tahu saya apa yang saya cakap tu rasa dapat beri manfaat kepada semua pendengar lah. Amin.
Okay. So, right. So, saya rasa kita dah sampai ke penghujung video kita ni. Right. Terima kasih Encik Rozi kerana sudi luangkan masa. Okey, sama-sama kepada Puan Syikin, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Lokatik kerana memberi peluang kepada saya di platform ini untuk saya ketengahkan eco driving kepada para pendengar. Harap dia dapat memberi manfaat pada semua pendengar untuk apply pemanduan eco pada diri kita semasa memandu. Ya, insyaAllah. So, kita jumpa di next episode. Bye. Okay, bye.